Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya pada pagi ini? Saya harap kan makcik-makcik, kakak, adik-adik yang dah lama dah saya tak nampak ni di Masjid Asy-Syafa'ah kita, semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Orang yang nampak Ustazah Ustazah tak nampak orang lain dah. Okay. Baik, jadi alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab kita, iaitu kitab Syarah Hadis-Hadis Wanita. Dan pada pagi ini kita akan membawakan satu lagi hadis berkenaan dengan wanita. Dan ingin saya ingatkan sekali lagi dalam perbincangan kitab kita ini, saya akan lompatlah, kita akan skip beberapa hadis kerana saya juga perlu melihat kepada mana-mana hadis yang lebih sesuai untuk kita bawakan dalam perbincangan kita menerusi kuliah online kita, sebab ada perbincangan yang tak berapa sesuai untuk kita bincangkan dalam masa yang begitu ringkas, singkat, tak begitu cantik lah kalau saya just nak touch and go. Jadi pada pagi ini kita akan skip beberapa hadis yang terdapat dalam kitab kita. Kita akan terus pergi ke halaman ataupun muka surat 86. Di muka surat kita yang ke-86 ini ada sebuah topik yang dibawakan kepada kita. Apakah topiknya? Jom kita lihat. Yes. Isteri soleha kurniaan terbaik. Betul ke? Betul. Kalau dalam kitab kita, isteri soleha adalah karunia. Karunia terbaik lah, maknanya kurniaan. Isteri soleha adalah kurniaan terbaik yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seorang suami. Baik, mengapa sedemikian? Ada satu kisah yang dimuatkan di dalam kitab kita ini. Jika kita lihat di situ, kisah ini diriwayatkan oleh Thauban, yang mana beliau berkata, ketika turun ayat ya ayyuhallazina amanu inna kathiran minal ahbari warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah. Ayat itu. Senang kata, surah At-Taubah ayat yang ke-34. Jadi ketika ayat ini diturunkan, Thauban beliau menceritakan berkenaan dengan ayat wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah. Pada ayat ini dia kata kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Pada ketika itu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebahagian daripada perjalanannya. Faqala ba'du ashabihi unzila fi adh-dhahabi wal fiddah. Jadi ada sebahagian di kalangan sahabat, mereka berbual berkenaan dengan ayat yang baru turun tersebut. Dalam kitab kita katakan, lalu sebahagian sahabat ada yang berkata, kan, apa yang mereka katakan? Mereka katakan begini, ma unzila law alimna ayyul mana tadi? Faqala ba'du ashabihi unzila fi adh-dhahabi wal fiddati ma unzila law alimna ayyul mali khairun fanattakhidhahu. Jadi mereka kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni berilah komentar berkenaan dengan ayat ini. Jadi mereka kata apa?
Sebab ayat ini, saya nak jelaskan terlebih dahulu lah ya berkenaan dengan ayat ini. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang orang yang mana mereka ini mengumpul dan menyimpan harta. Mereka mengumpul dan menyimpan harta, yang mana harta itu berkenaan dengan emas dan perak. Kalau ikut kepada konteks kita, ialah wang ringgit kita lah, ya, harta kita. Jadi wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka ni tidak menginfakkannya pada jalan Allah. Dan kalau kita rujuk dalam kitab-kitab tafsir, ada yang mentafsirkan ayat ini menyatakan bahawa mereka ni di kalangan orang yang beriman, yang mana mereka mengumpul harta benda mereka pada emas, perak, ataupun kita lah ya, ikut konteks kita wang ringgit, mereka tidak membayar zakat pada apa yang telah mereka kumpulkan dari sudut harta itu tadi. Jadi mereka pun memberikan komentar mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ayat ini. Apa kata mereka? Mereka kata apa tadi? Saya lupa, minta maaf. Mereka kata seandainya ya kami tahu harta yang lebih baik, nescaya kami akan mengambilnya ataupun kami akan mengumpulnya selain daripada emas dan perak itu. Kan, kalau ada harta yang lebih baik daripada emas, daripada perak, kita akan kumpul harta itu. Bila Nabi SAW mendengar apa yang disebut oleh setengah para sahabat itu tadi, Nabi SAW pun bersabda kepada mereka. Apa yang Nabi SAW sabdakan? Di sini Nabi kata kepada mereka, afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Maksudnya apa? Untuk hadis ini, ya hadisnya ada dalam kitab kita ya, di halaman 86 itu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Nabi kata kepada mereka, harta terbaik, tadi kan Nabi kata afdaluhu lisanun dzakirun. Bila ada di kalangan sahabat kata ia telah diturunkan ayat tentang emas dan perak seperti itu, andai saja kami tahu harta mana yang terbaik, kami akan mengambilnya. Jadi bila Nabi SAW mendengar apa yang diucapkan oleh setengah daripada mereka, Nabi pun kata kepada mereka, afdaluhu lisanun dzakirun. Harta yang terbaik adalah lisan yang berzikir. Harta yang terbaik adalah lidah kita yang sentiasa berzikir kepada Allah. Lalu apa kata Nabi SAW lagi dalam hadis ini? Wa qalbun syakirun. Dan juga hati yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, Nabi sebutkan dalam hadis ini, inilah yang bertepatan dengan konteks perbincangan kita pada pagi ini. Apa kata Nabi? Nabi kata, wa zaujatun mu'minatun, dan seorang isteri yang beriman, yang mukminah tadi kan, yang beriman, tu'inuhu ala imanihi. Seorang lelaki yang beristeri, lalu dia memiliki seorang isteri yang beriman, isteri ini menjadi harta yang bernilai dalam hidup dia. Kerana apa? Isteri yang mukminah itu dia sentiasa membantu suaminya atas keimanannya. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Sebab itu tajuk kita inilah apa tadi? Isteri saleha adalah kurniaan yang terbaik, anugerah yang terbaik yang Allah berikan kepada seorang lelaki. Dalam kisah yang lain, ya, dalam sebuah hadis yang lain, jika kita ingin rujuk di sini, Nabi SAW memberitahu kepada Umar, ketika Umar juga memberikan komentarnya tentang ayat berkenaan pengumpulan harta emas dan perak itu tadi. Nabi SAW beritahu kepada Umar. Apa kata Nabi? Nabi kata kepada dia begini, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u. Mahukah aku beritahukan harta simpanan paling baik yang disimpan oleh seseorang?
Sebab tadi kan semua dah kecoh-kecoh berkenaan dengan simpan emas, simpan perak ini tidak dia anggap sebagai sesuatu yang menguntungkan mereka, kan? Lebih-lebih lagi jika sekiranya mereka ni di kalangan orang yang lalai. Jadi mereka kata mungkin kalau ada harta yang lebih baik daripada itu, kita akan kumpul, usaha untuk kumpul. Jadi itu juga yang menjadi kerisauan Umar radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW kata kepada dia, "Mahukah engkau aku beritahu harta yang paling baik yang disimpan oleh seseorang?" Jadi Nabi SAW katakan kepada Umar, Nabi SAW sabda apa kepada Umar? Al-mar'atu salihah. Harta itu ialah isteri yang salihah. Bagaimana keadaan isteri yang salihah tersebut? Idza nazara ilaiha sarrathu. Jika suaminya melihatnya, maka akan menyenangkan hatinya. Wa idza amaraha ata'athu. Dan jika suaminya memerintahkannya, maka dia mentaati perintah tersebut. Wa idza ghaba anha hafizathu. Dan jika suaminya pergi, iaitu tidak ada di sisinya, tidak ada di sampingnya, maka dia akan menjaga amanahnya, dia akan menjaga dirinya sebagai seorang wanita, sebagai seorang isteri. Ini yang Nabi SAW sebutkan. Tapi yang berkenaan dengan apa yang suami perintahkan isteri taat itu ialah tentang perkara-perkara yang baik lah ya. Tak bolehlah juga kita semua perkara, tak kira lah yang tak baik, yang haram pun suami perintahkan kita nak taat, tak boleh begitu. Maknanya ada batasnya. Ya, berkenaan dengan ketaatan itu. Saya pun tak nak fokus lebih lanjut lah sebab nanti jadi panjang ya perbincangan kita. Cuma Nabi kata yang kita nak fokuskan sekarang ialah Nabi beritahu kepada para sahabat, harta yang paling baik yang kalian simpan, yang kalian jaga adalah isteri kalian yang salihah. Baik muslimah, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis kita yang ke-10 pada pagi ini? Ada 3 pengajaran yang ingin saya tampilkan dalam perbincangan kita pada pagi ini. Iaitu, ya, kita lihat begini muslimah. Pertama, wanita salihah adalah ciri-ciri isteri yang baik. Ya, ketika seorang lelaki ingin bernikah, dia tak boleh bernikah dengan sebarangan wanita. Tak boleh dia ni asal nampak suka terus nikah. Tak boleh begitu. Kerana dalam agama kita telah meletakkan ciri-ciri yang perlu dipilih, kan? Bagaimana isteri yang perlu dipilih untuk dijadikan sebagai isteri. Iaitu wanita yang bagaimana sifatnya, keadaannya. Jadi, jika kita rujuk dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW ada menyebutkan tentang ciri-cirinya. Iaitu apa kata Nabi? Tunkahul mar'atu li arba'. Seorang wanita dinikahi kerana apa? Kerana 4 perkara. Apakah 4 perkara itu? 5 liha. Pertama, Nabi kata dinikahi wanita tersebut kerana hartanya. Kedua, lihasabiha, kerana keturunannya. Ketiga, wajamaliha, kerana kecantikannya. Dan yang keempat, Nabi sebutkan di sini, walidiniha, kerana agamanya. Lalu Nabi sebutkan begini, fazfar bidzatid din, maka hendaklah engkau berpegang dengan yang memiliki agamanya. Taribat siyadak, maksudnya engkau akan untung, engkau akan bahagia, engkau akan mendapat sesuatu yang terbaik. Kerana wanita itu, bila dia memiliki agama yang baik, dia adalah wanita yang salihah. Ya, dia adalah wanita yang salihah. Jadi sebab itu, wanita salihah ini, ya, yang memegang title salihah itu adalah wanita yang merupakan ciri-ciri isteri yang baik yang dimiliki oleh seorang lelaki. Kerana apa? Dia itu dipanggil sebagai seorang wanita yang baik, kan? Seorang wanita, seorang isteri yang terbaik dimiliki oleh seorang lelaki. Kerana wanita yang salihah, dia bukan hanya
membantu suami tentang urusan dunia. Ini pengajaran kita yang kedua ya, untuk hadis kita yang ke-10. Kerana kita kena jelas begini. Bila seorang lelaki, dia menikahi seorang wanita yang saleha, wanita saleha ini, dia bukan hanya sekadar, bukan sekadar ya, wanita saleha atau isteri ini, dia bukan hanya membantu pada urusan dunia. Pada urusan dunia tu maksudnya lah bukan hanya bantu pada keadaan melayan suami, menjaga suami dengan baik, berkhidmat pada suami dengan baik, menjaga anak, mendidik anak, menguruskan rumah tangga, bukan itu sahaja. Tetapi wanita yang saleha, ya, dia akan turut membantu suaminya pada urusan agamanya, iaitu akhiratnya. Maka sebab itu tadi pada hadis kita yang pertama di dalam kitab ini disebutkan bahawa wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Harta yang terbaik ialah seorang isteri yang beriman kepada Allah, yang mana dia bantu suaminya pada hal-hal keimanan suaminya. Keberadaan seorang isteri yang salihah di samping seorang lelaki membantu lelaki itu untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih menjadi seorang lelaki yang baik, lelaki yang saleh, menjaga matanya, menjaga nafsunya, menjaga keimanannya. Begitu keadaannya. Jadi kita lihat begini, wanita yang saleha, ia menguntungkan seorang lelaki bukan hanya di dunia, tetapi juga untuk akhiratnya, terutamanya. Ya, terutamanya. Dan untuk kita ni yang muslimah, bila kita usaha untuk jadi seorang wanita yang salihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan ganjaran syurga. Sebab itu pada poin kita yang ketiga di sini, ya, yang saya nak tampilkan ialah ganjaran syurga bagi isteri yang salihah. Sebab itu kita ni sebagai seorang wanita, ya, kita perlu berusaha setiap masa untuk kita mendidik diri kita menjadi isteri, menjadi seorang wanita yang salihah. Wanita salihah ni maksudnya wanita yang baik. Baik dari sudut agamanya, baik daripada sudut dunianya, kan? Baik daripada serba-serbinya lah. Santun, berakhlak, berbudi pekerti, yang salat, yang benar-benar menjaga agama, menjaga auratnya. Kita panggil wanita-wanita yang begini sebagai wanita yang salihah. Kerana apa kita nak jadi wanita yang salihah? Kerana tadi. Apa dia? Allah berikan kepada wanita ini dengan keutamaan yang tersendiri. Jika kita rujuk, ya muslimah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan li ghairi, Nabi SAW menyebutkan tentang wanita yang salihah. Bagaimanakah wanita yang salihah ini dan apakah ganjarannya? Nabi kata apa? Idza sallatil mar'atu khamsaha. Jika seorang wanita itu dia salat 5 waktunya. Okey, wa shamat syahraha. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, jaga maruah diri dia, jaga kehormatan diri dia. Wa ata'at zawjaha, dan dia taat kepada suaminya. Bila dia seorang isteri, dia taat kepada suaminya. Apakah ganjaran yang Allah berikan kepada wanita salihah ini? Nabi kata begini, qila laha, akan dikatakan kepada dia, udkhulil jannata, masuklah engkau ke dalam syurga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, daripada mana-mana pintu syurga yang engkau inginkan. Ini priority ataupun keutamaan yang Allah berikan kepada wanita yang salihah. Allah berikan keutamaan kepada wanita yang salihah untuk dia masuk ke dalam syurga dengan memilih mana-mana pintu syurga yang dia inginkan. Dan pintu syurga Allah itu ada 8, ya. Disepakati oleh majoriti para ulama dengan hadis Nabi SAW menyatakan bahawa pintu syurga ada 8. Wanita yang salihah, dia boleh pilih daripada pintu mana yang dia nak masuk di antara 8 pintu itu. Dan kita nak jadi sebagaimana wanita yang Allah berikan keutamaan itu, muslimah. Kita nak dapatkan ganjaran tersebut.
Oleh itu, seharusnya kita selagi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan usia dan umur, kita berusaha sehabis usaha untuk menjadi seorang wanita salihah yang Allah Subhanahu Wa Taala puji, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan ia sebagai kurniaan yang terbaik, sebagai harta yang terbaik di sisi seorang lelaki, yang dimiliki oleh seorang lelaki. Kan itu merupakan satu bentuk pujian dan keutamaan yang diberikan untuk wanita yang solehah dalam agama kita. Dan kita nak jadi wanita yang sedemikian. Maka atas dasar itu, kita perlu sentiasa berusaha. Dengan usaha yang Allah berikan, dengan nyawa yang Allah berikan kepada kita, kita usahalah ya, untuk terus-terusan mendidik diri kita menjadi seorang wanita yang salihah. Moga-moga jannah itu menjadi milik kita. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan juga kelapangan masa untuk kita bertemu di sesi yang akan datang. Sudah tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.